Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف berkata pengarang kitab Munyatul Musalli Syekh Daud bin Abdullah Al-Qutani rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. Wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Yang keenam, yakni daripada perkara-perkara sunat hai'ah. Betul yang keenam Kalau ada yang ingat, kalau salah beritahu. Iaitu membaca surah bagi imam dan juga bagi munfarid, iaitu orang yang solat secara seorang diri pada 2 rakaat yang pertama. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni ialah sunat yang mencantikkan rupa sembahyang. Maknanya untuk kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendirikan sembahyang, termasuk di kalangan orang-orang yang yuqimunas shalah, yang mendirikan sembahyang, ialah kita kena benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan solat waspada yang rukun juga yang sunat-sunat. Kerana yang sunat-sunat ni akan menampung kekurangan kita dalam solat, yakni kekurangan kita dalam khusyuk, dalam keikhlasan dalam sembahyang. Maka perkara-perkara sunat inilah yang akan menampung. Jadi janganlah kita merasa selesa, merasa aman dengan sembahyang kita kalaulah sekadar kita buat yang fardu-fardu, yang rukun-rukun saja. Seyogianya kita sentiasa berusaha untuk menyempurnakan sembahyang kita dengan melakukan juga yang sunat-sunat. Jadi antara yang perkara sunat ialah membaca surah, yakni surah yang lain daripada surah Al-Fatihah. Dalam Al-Quran ni ada 114 surah. Maka yang dimaksudkan membaca surah ini adalah surah-surah yang lain daripada surah Al-Fatihah. Walaupun kita baca 1 ayat sekalipun, sunat hukumnya walaupun dibaca 1 ayat, ikut kemampuan kita lah. Tapi kalau baca lagi banyak ayat lagi bagus. Itu je. Yakni bagi imam dan juga bagi orang yang sembahyang seorang. Walaupun kita sembahyang seorang, maka sunat juga membaca surah. Yang ini yang biasanya mencabar nafsu kita. Sebab biasa kita kalau sembahyang berjamaah, kita follow je imam. Redha je lah, imam baca panjang pun kita ikut, imam baca pendek pun kita suka kan. Tapi kalau kita sembahyang seorang, ini yang mencabar. Ghalib kebiasaannya kita tak baca. Sebab apa? Bila sembahyang seorang kan, orang tak nampak, orang tak dengar, kita tak baca. Walaupun sembahyang subuh dah seorang. Kan? 2 rakaat. Sering kita tak baca. Sebab apa? Nafsu kita yang sering menyebabkan kita malas nak lakukan perkara yang sunat ni.
Kita rasa cukuplah yang wajib-wajib. Jadi itu sebenarnya dorongan nafsu. Nafsu memang tak suka buat perkara yang sunat. Banyak perkara sunat yang nafsu tak suka. Contoh apa? Baca Quran, itu perkara sunat. Memang nafsu tak suka. Zikir, memang nafsu tak suka. Kan? Ya, semua benda-benda sunat. Wirid, doa, semua nafsu tak suka. Kalau sembahyang sunat, lagilah nafsu tak suka. Puasa sunat, lagilah. Puasa sunat, lagilah. Lagi susah. Semua punca daripada nafsu. Nafsu memang tak suka benda sunat ni. Sebab itulah nafsu kita ni kalau benda wajib pun sebab dia fikir benda tu wajib. Tak buat dosa kan. Jadi sebab itulah orang yang dapat melakukan ibadat-ibadat yang sunat, baca Quran, zikir, wirid, doa, bangun malam, sembahyang sunat, puasa sunat. Ini orang-orang yang memang special lah. Memang special yang layak mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kalau nak dapat cinta Allah bukan buat yang fardu. Kalau dapat cinta Allah, kita kena buat yang sunat-sunat setelah selesai yang fardu. Jangan kejauh yang sunat, fardu pula tinggal. Jadi, pada 2 rakaat yang pertama, sama ada solat subuh memanglah 2 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat, ataupun solat isyak, zuhur dan asar 4 rakaat. Dipanjangkan pada sembahyang subuh, dikurangkan sedikit pada sembahyang zuhur, sederhana pada sembahyang asar dan isyak, dan dipendekkan pada sembahyang maghrib. Apa maksudnya? Dipanjangkan bacaan surah-surah tu maknanya baca surah yang panjang-panjang ataupun baca ayat yang panjang-panjang pada sembahyang subuh. Kalau mampu. Siapa yang mampu, itulah lagi besar pahala dia. Dan dikurangkan sedikit, maknanya sedikit baca surah yang lebih pendek sikit lah. Ataupun ayat-ayat yang pendek-pendek sedikit daripada sembahyang subuh tadi. Subuh kena panjang-panjang. Pada sembahyang zuhur, sederhana pada sembahyang asar dan juga isyak, dan dipendekkan, maknanya baca surah yang pendek-pendek pada ataupun ayat yang pendek-pendek pada sembahyang maghrib. Ini ukuran yang ulama kita cadangkan. Sebab kadang kita orang awam ni tak tahu kan apa nak baca kan. Apa nak baca sebenarnya lepas baca Fatihah. Jadi oleh kerana itu dalam Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab dia mencadangkanlah afdal bagi kita kalau sembahyang subuh tu kita baca surah-surah yang disebut sebagai Tiwal al-Mufassal. Tiwal al-Mufassal. Yang surah-surah yang daripada surah Hujurat, daripada Hujurat sampailah surah Al-Mursalat. Hujurat tu maknanya juzuk yang ke-26 kalau tak silap. Surah-surah yang kat situ. Surah-surah yang taklah panjang sangat. Contoh surah Hujurat ni ada berapa ayat? Hujurat 18 kan? Tak panjang. Surah macam surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Muluk, surah Al-Waqi'ah, itu surah-surah yang dikatakan Tiwal Al-Mufassal. Dan dibaca pada solat fardu subuh. Maknanya kalau imam hafal pun bagus. Kalau kita sembahyang seorang-seorang pun bagus baca surah-surah ni. Sehinggalah surah Al-Mursalat, iaitu surah yang sebelum daripada surah An-Naba, sebelum masuk juzuk yang ke-30. Itu dia katakan Tiwal, yang panjang, Al-Mufassal. Mufassal ni makna surah-surah yang bukan panjang-panjang macam Ali Imran, macam Al-Baqarah sebagainya, tapi dia kata ayat dia tak banyak sangat lah. Mungkin dalam 30 ayat macam Al-Muluk kan. Al-Muluk kan 30 ayat. 30 ayat yang disebut dalam hadis, 30 ayat yang menjadi pembela kita dalam kubur nanti. Surah Al-Muluk kan dibaca tiap malam sebelum tidur. Sebab apa? Al-Muluk lah akan menjadi pembela kita dalam kubur daripada fitnah malaikat, daripada ujian malaikat lah, Munkar dan Nakir. Dia akan bela kita. Dia akan mencegah seorang tu daripada azab kubur. Untuk kita yang dah tahu, kena amal lah. Kalau kita nak selamat dalam kubur, kena amal.
Baik. Kemudian pada solat solat Zuhur, Asar dan juga Isyak dibaca surah-surah yang lebih pendek sikit, yang di dalam kategori Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal. Yang ini yang sederhana. Contohnya daripada surah An-Naba sampailah surah Al-Lail. An-Naba sampai surah Al-Lail. Al-Lail ni maknanya sebelum surah Wad-Duha, surah Ad-Duha. Jadi An-Naba sampai surah Al-Lail. Itu yang dikatakan Awsatul Mufassal. Ini menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i lah, dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi mungkin dia berbeza sikit. Tapi lebih kurang itulah juga sebenarnya. An-Naba hingga Al-Lail. Dan dalam surah, dalam solat Maghrib pula, ini baca yang pendek-pendek, ini yang dikatakan surah-surah lazim daripada Ad-Duha sampailah An-Nas. Ad-Duha sampailah An-Nas. Jadi nampaklah agak tersusun kan, tersusun. Jadi untuk kita pun yang masih muda-muda ni kan, semua muda-muda ni kan, banyakkanlah menghafal Quran, surah ni. Pengalaman Nabi lah sampai hari ni, Nabi dah tua kan. Dulu pernah muda lah, macam antum juga pernah muda. Jadi pernah bujang kan. Jadi pengalaman Nabi kalau nak hafal Quran, elok masa muda, masa bujang. Kalau nak menghafal surah-surah ginilah. Mulakan daripada belakang. Jangan mula daripada surah Baqarah. Memang susah lah. Sebab kita bukan duduk ma'at tahfiz kan. Kita bukan duduk pusat-pusat tahfiz. Jadi dengan kesibukan kita, walaupun kita sibuk, masih ada yang masih belajar, ada yang dah habis belajar, ada yang baru nak kahwin. Apa namanya? Ambil Nauf dah kahwin belum? Senyap je. Itu kata macam, dengar macam nak kahwin. Senyap je. Ada dalam ni. Ke PKP juga, PKPD juga. Kahwin beritahu lah kan, jangan tak beritahu. Nama ni, jadi hafallah surah-surah ni sebelum kita tua lah. Sebenarnya kalau dah masuk umur 40 umur siapa ya? Umur G1, G2 dah 40 kan. Dia 40 ni sebenarnya dia dah lihat sikit lah, lihat. Jadi elok hafal masa muda-muda, masa bujang hafal. Sebab kita sebenarnya dalam macam waktu muda ni otak kita masih segar lagi. Menjelang umur 40, 50 ni sebenarnya otak kita ni dah makin serabut dengan macam-macam. Dulu orang kata masa bujang banyak masalah kan. Lepas tu nak selesai masalah orang bujang kahwin. Rupanya kahwin ada masalah orang kahwin pula. Ada cabaran untuk orang kahwin. Lepas tu orang kata kahwin okey lah. Sebelum ada anak pula banyak pula cabaran kan. Jadi jangan tunggu sibuk. Jangan tunggu sibuk untuk kita nak menghafal Quran. Sebab jangan target menghafal Quran ni untuk target 30 juzuk sekian tahun. Kita ni insya-Allah kita target hafal Quran ni sampai mati lah. Itu je. Kalau semampu boleh, kita ada 114 surah, kita hafal yang semampu mungkin untuk menunjukkan kecenderungan kita pada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ni banyak kelebihan dia dalam menyegarkan otak kita, menyegarkan jiwa kita. Lepas tu habis sekarang ni umur tahun 2022 ni masuk umur 58. 58 Nabi masih belajar lagi. Sekarang ambil master pengajian Islam. Sebab apa? Sebab Abi nak jiwa Abi, otak Abi ni masih orang kata daya intelektual tu masih subur, masih subur, masih berkembang kan. Sebab kalau kita tak belajar, tambah kalau tak belajar secara formal, memang otak kita ni akan berkarat. Sebab bila kita belajar, jiwa kita makin lebih lapang, jiwa kita akan lebih lapang, pandangan-pandangan kita pun lebih bernas, jiwa kita lebih segar. Itu orang kata daya intelektual. Lepas tu lah belajar sampai mati lah, jangan berhenti. Belajar sampai mati. Baik, jadi maknanya itu untuk imam dan juga munfarid.
Jadi kalau untuk sembahyang berjamaah, makmum tak payah baca surah. Dengar. Sebab iza qara'tal Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, maka dengar dan juga diam. Itu yang terlebih baik. Sebab itulah kalau imam baca surah-surah yang panjang-panjang pun, sebenarnya kita kat belakang jadi makmum. Kalau kita faham Quran, kita tahu makna-makna Quran dalam bahasa Arab, memang kita akan merasa macam imam tu tengah berceramah dengan kita. Imam tu macam berceramah dengan kita dan kita akan lebih khusyuk dalam sembahyang, membantu kita khusyuk dalam sembahyang. Sebab itulah penting belajar bahasa Arab, penting. Siapa yang dah pernah belajar jangan karat pula kan, jangan untuk periksa je, lepas SPM dah lupa dah. Jadi teruskan kembangkan, suburkan supaya kita, sebab kita ni ibadat kita nak bawa sampai mati sebenarnya. Baik. Dan dibaca surah As-Sajdah dan surah Ad-Dahr, iaitu surah Al-Insan pada sembahyang subuh Jumaat. Itu disunatkan kerana ada hadis Nabi SAW. Walaupun surah itu agak panjang kan, panjang As-Sajdah panjang, surah Al-Insan panjang. Tapi itu pun syaratnya imam kena tengok makmum lah. Kena tengok makmum. Sebab kalau makmum ni orang tua-tua, jenis dia berdiri pun sengit. Jenis berdiri baru 5 minit pun dah ketal lutut. Dah tak boleh nak berdiri. Jadi makna imam kena ringkaskan sembahyang. Jangan ikut suka dia. Kecuali hari Jumaat lah. Hari Jumaat tetap sunat. Baca Sajadah dan juga surah Al-Insan. Cuma pengalaman Abi sebagai imam. Abi kan sekarang imam masjid dekat Sekolah Sultan Muhammad. Ada masjid Pengkalan Batu. Abi jadi imam tu. Kalau hari Jumaat ni memang Abi tak sampai hati nak baca dulu surah ni. Sebab orang tua-tua kan. Orang tua-tua. Jadi Abi akan baca Sajadah bagi dua. Rakaat pertama Sajadah. Betul rakaat kedua pun Sajadah bagikan dua supaya tak terlalu berat. Sebab cara Abi baca kalau Sajadah pun makan 20 minit juga. Bayang kalau campur dengan Al-Insan memang setengah jam. Setengah jam ni jangan kawan tua, orang muda pun ketal lutut. Kan? Jadi itu bergantung pada keadaan tu sendiri. Baik, yang ketujuh, termasuk dalam sunat hay'ah ila mengucapkan takbir al-intiqalat. Apa makna intiqalat? Maknanya perpindahan. Asal katanya intaqala, yantaqilu intiqalan. Jadi intiqalat ni adalah takbir perpindahan. Lafaz takbir Allahu Akbar, tapi di dalam perpindahan rukun itu sendiri. Dalam perpindahan rukun-rukun sembahyang. Yang lima iaitu takbir untuk rukuk. Rukuk takbir Allahu Akbar. Takbir turun kepada sujud. Jadi masa i'tidal tak baca takbir kan. Masa i'tidal baca sami Allahu liman hamidah. Jadi lepas i'tidal sujud itu takbir. Takbir bangkit daripada sujud, takbir untuk sujud yang kedua dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Daripada sujud yang kedua nak bangun ke qiyam ke rakaat seterusnya, itu sunat takbir juga. Jadi takbir ni adalah lafaz zikir. Takbir adalah lafaz zikrullah. Sebab itulah kita dah bincang banyak kali bahawa sembahyang ni adalah zikrullah. Target besar. Orang putih kata the ultimate purpose of our prayer, our salat is zikrullah. Ingat Allah. Itu sebenarnya. Sebab itulah daripada awal kita tak berdiri tegak, menghadap kiblat, kita angkat takbir, kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, kita rokok, pelakuan rokok tu sendiri, bahkan lapas-lapas dalam rokok, sujud, semua sekali, semua adalah zikrullah. Sebab apa? Aqimis salah li zikri. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aqimis salah li zikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat aku, ingat Allah. Itu matlamatnya. Jadi sebab itulah dalam sembahyang kalau 10 minit sembahyang tu 10 minit yang penuh dengan zikir, sama ada zikir dalam bentuk perlakuan ataupun zikir dalam bentuk perkataan. Sebab dia nak drill kita supaya perlakuan kita mengingatkan kita pada Allah dan perkataan-perkataan yang kita ucap pun adalah perkataan yang mengingatkan pada Allah. Tak ada perkataan yang lara, tak ada perkataan yang sia-sia,
Bahkan kalau kita sebut satu perkataan yang terbentuk daripada dua huruf pun, yang sama ada memberi makna ataupun tak memberi makna, dengan sengaja batal sembahyang. Kalau satu huruf yang memberi makna pun batal sembahyang. Kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia nak kita dalam sembahyang ni lidah kita ni dilatih, memang dilatih zikrullah. Sebut nama Allah. Orang Arab kata apa? Man ahabba syai'an karrara zikruhu. Siapa yang mengasihi sesuatu maka akan berulang-ulanglah menyebutnya. Itu nama zikir. Contoh kita ingat anak kita kan. Namanya ada anak lah. Kan? Asyik sebut nama anak. Jadi sebab kita sayangkan dia. Kita ada tunang kan. Asyik sebut dia nama tunang. Itu dia. Jadi itu yang dikatakan zikir. Betul lah bila kita ulang-ulang zikir ni, walaupun yang berupa takbir ni membesarkan Allah, makna kita nak lidah kita sebut untuk nak ajar hati kita bersama dengan lidah tu untuk ingat Allah Ta'ala. Itu kesempurnaan zikir. Zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Sebab itulah perkataan zikir ni dari segi makna literal asalnya pun, dari segi bahasa maknanya sebut dan juga ingat. Sebut pada lidah, ingat pada hati. Itu namanya zikir. Kalau katakan seorang tu dia zikir dalam hati saja, maknanya dia ingat dengan hati pun termasuk zikir. Walaupun dia tak dapat pahala zikir dengan lafaz. Ataupun dia zikir dengan lafaz, tak ingat. Dia zikir dengan lafaz tapi hati lalai pun dapat pahala. Sebab zikir dengan lafaz, malaikat akan tetap catat. Ini adalah ibadat yang zahir. Sebab malaikat nampak, malaikat dengar, dia catat. Jadi maknanya zikir ni itu, cuma kesempurnaan zikir ialah dengan lidah dan juga dengan hati. Lidah dan juga dengan hati. Ini yang kita nak. Sebab zikrullah ni adalah merupakan ibadah yang paling ringan, yang paling mudah, yang tak perlu masa. Hatta orang perempuan tengah haid pun boleh zikrullah. Maka Allah Ta'ala nak ajar kita supaya ingat pada dia banyak-banyak, antaranya ialah melalui sembahyang. Sebab itulah bila kita dalam sembahyang, sebenarnya kita ajar lidah kita ni bercakap, menyebut zikrullah. Jangan cakap benda-benda lara. Sebab luar sembahyang dah banyak sangat benda lara yang kita sebut dengan lidah kita. Baik, yang ke-8, mengangkat kedua tangan sebagaimana pada takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan ni juga adalah merupakan sunat hai'ah. Kalau tak angkat tangan tak apa. Tak berdosa. Tapi bukan tak apalah kan. Bukan tak apa tu tak bagus sebenarnya. Bila tak apa orang Melayu kan. Bila tak apa tak nak buat, tak apa, tak payah buat. Tak apa, tak bagus sebenarnya. Jadi maknanya mengangkat kedua tangan ni sunat, dapat pahala. Kalau tak buat rugi. Itu lebih baik. Bila kita kata bila benda sunat tak buat rugi, itu lagi baik. Sebab apa? Dia akan menimbulkan pada jiwa kita rasa rugi. Tak buat perkara itu. Sebab rugi, tak dapat pahala. Jadi mengangkat kedua tangan sebagaimana pada takbiratul ihram. Maknanya tangan dia bertentangan dengan bahu kita. Kita dah bincang itu kan. Yang jari atas ni dengan telinga atas, jari bawah dengan telinga bawah. Begini. Di depan begini. Bukan begini ya. Depan. Maknanya bertentangan dengan bahu kita. Kita dah bincang pada kuliah lepas. Iaitu tak kala hendak rokok, daripada lepas baca surah, kita sakta sekejap, lepas surah, kita sakta, diam sekejap, kemudian kita rokok, takbiratul ihram, takbir intiqal, berserta dengan angkat tangan masa nak rokok. Dan tak kala bangkit daripada rokok kepada i'tidal. Masa tu sami Allahu liman hamidah pun angkat tangan juga. Dan juga permulaan mengangkat tangan itu bersama-sama dengan mengangkat kepalanya. Maknanya ketika bersama-sama dengan mengangkat kepala. Ini ketika rokok lah. Ketika rokok kita nak naik, kita permulaan mengangkat tangan itu bersama-sama dengan mengangkat kepala. Maknanya kita serentak dengan perbuatan nak berdiri i'tidal itulah. Dan juga sama dengan ucapan takbir intiqalat itu sendiri. Baik, yang ke-9, mengangkat kedua tangan tak kala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Jadi maknanya sunat
Daripada tasyahud awal pada rakaat kedua nak naik ke rakaat ketiga untuk solat yang ada 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka sunat juga kita mengangkat tangan di samping dengan ucapan takbir intiqal tadi. Tapi untuk rakaat kedua, itu rakaat kedua. Kalau rakaat pertama masuk rakaat kedua ataupun rakaat ketiga naik ke rakaat keempat, maka itu tak sunat angkat tangan. Katakan daripada rakaat pertama kita dah habis sujud kali kedua, kita nak bangun, kita duduk istirahat sekejap, kemudian terus naik kan, kita tak perlu angkat tangan lagi. Tapi kalau masa tasyahud, rakaat kedua, naik untuk rakaat ketiga, itu disunatkan lagi mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Okey. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala yang ke-10 mengucap tasbih. Wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sampai mana ni? Abi pun tak ingat dah. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salatan amri fi jawfihi haram. Surat apa tu? Tak, saya ni muka surat 15 tak? Umi ke Jawi tu? Jawi. Jawi 15. Okey. Baris mana? Tak jumpa pun. Jawi cetakan lain Ustaz. 8, kalau baris 8 daripada bawah. Bab penyatakan perut kan? Bab menyatakan perut. Ya, bab menyatakan perut. Mana Ibnu Abbas ni? Perkara yang ketiga tu Ustaz. Oh, bukan yang ketiga. Masuk situ kan? Masuk yang ketiga. Baru masuk ketiga. Dah ni dah panjang. Ada hadis yang pertama tu, yang bab yang ketiga tu, lepas tu ada hadis yang kedua, nak masuk hadis yang kedua. Okay, nampak. Dah sampai situ ke dah habis itu? Baru nak masuk. Masuk. Baik, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salata imri'in, ataupun kita boleh baca salatamri'in fi jawfihi haramun, artinya tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Sama ada makanan itu haram dari segi zat ataupun haram kerana sumber makanan itu haram. Makanan yang haram dari segi zat ni pula ada memang asli kerana aslinya haram. Babi ke, anjing ke, ataupun binatang-binatang yang tak disembelih ke. Itu yang haram disebabkan zat dia. Ataupun haram di sini boleh berlaku kalau lah makanan tu yang mutanajis. Yang mutanajis, yang bercampur dengan najis. Itu pun jadi haram juga. Makan asal contohnya halal, tepung halal, tapi bila masak campur dengan arak ke contohnya kan. Itu dia kata mutanajis. Roti canai okey, roti canai telur kan, tak ada masalah. Tapi bila telur tu tak basuh, nampak tai ayam selepet lagi. Lepas tu orang ni buat lagi campur dengan roti canai, hidang kat kita pula nampak benda tu kan. Memang benda tu jadi haram kerana najis dia tu, mutan najis.
Itulah kita makan ni macam mana pun kena hati-hati juga. Kena tengoklah jugalah kan. Ataupun haram daripada sumber yang haram disebabkan makanan tu halal, roti canai, nasi biryani haram, tapi sumber haram. Contohnya daripada rasuah kan. Daripada rasuah. Rasuah ni benda berat sebenarnya. Orang belum kerja mungkinlah tak tahu masalah rasuah ni, tapi bila orang dah kerja kan, macam accountant kan, contoh accountant tanya ni lah, tanya Abang Aizat kan, accountant ni kan, cabaran bab rasuah ni. Orang nak cover macam-macam, kadang sanggup bayar juta-juta, mungkin setakat bayar RM1 dua orang tolak, tapi bila dah berjuta, itu semua sumber jalan yang haram. Jadi memanglah kita tak nampak kesan pada diri kita, tapi inilah maknanya antaranya Allah Ta'ala tak terima semayang kita. Wallahiyazbillah. Rugilah semayang kalau tak diterima Allah. Susah payah untuk semayang, tiba-tiba tak terima Allah. Rugi sangat. Baik. Adapun bersangatan kenyang. Okey. Kenapa masuk bersangatan kenyang? Ini sebab kita sebelum kita membahaskan kenapa kita kena jaga sangat perut ni daripada perkara-perkara yang haram dan syubhat, dan juga daripada bersangatan kenyang. Sebab menjaga perut daripada perkara-perkara yang haram dan syubhat dan menjaga perut daripada bersangatan kenyang itu termasuk dalam perkara dalam kategori bersyukur dengan nikmat Allah, dengan nikmat perut ni. Jadi jangan salah faham. Kita kata bersyukur pada nikmat Allah maka kita kena penuhkan perut. Kena makan kenyang-kenyang. Itu tanda kita bersyukur pada nikmat Allah. Itu salah. Itu ilmu salah. Yang ilmu betulnya kena jaga perut daripada yang haram dan syubhat, dan jaga perut jangan sampai tahap terlalu kenyang. Tambahlah kalau terlalu kenyang tu selalu sangat berterus-terusan terlalu kenyang. Jadi tabiat, jadi perangai. Itu dah jadi orang kata dah jadi sifat yang tercela. Bila maknanya perut kita sentiasa je bersangatan kenyang. Itu kena faham. Makan kenyang tak apa, tapi bersangatan kenyang yang dicela. Kenapa? Ini kita nak bahas tu. Jadi ada pun bersangatan kenyang yang kita kena jauhi, kerana itu boleh membawa kita kepada tidak bersyukur dengan nikmat perut ni, maka hanya sahaja dituntut daripada menjauhkannya daripada bersangatan kenyang kerana beberapa perkara. Ini sebabnya. Apa sebabnya? Pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu ialah bersangatan kenyang sebab banyak makan lah. Kalau kita selalu berlapar tu taklah bersangatan kenyang. Kalau kita kontrol makan pun taklah bersangatan kenyang. Tapi bila dah banyak makan, jadi buruk makan. Jadi bila banyak makan, jadi buruk makan, itu adalah akibat daripada buruknya nafsu kita. Nafsu makan. Jadi bila buruk nafsu makan itulah yang akan menyebabkan hati kita berpenyakit. Sebab nafsu nak makan ni itu kat hati kita. Kat lapis dua hati kita. Hati kita kan berlapis-lapis. Habis dah terangkan banyak kali itu. Jadi duduknya nafsu ni ialah pada lapis hati yang pertama. Maka bila buruk makan ni jadi perangai, jadi tabiat, jadi sifat hati itu, maka hati itu akan berpenyakit. Itu yang kena faham. Jadi kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Itu antaranya. Rupa-rupanya bila hati kita keras ni punca daripada banyak makan, terlalu kenyang, jadi tabiat, jadi perangai buruk. Itu jadi akibatnya ialah apa? Keras hati. Keras hati ni maknanya apa makna masuk keras hati ni? Maksudnya hati ni bila keras kan dia susah nak menerima ilmu contohnya. Telinga boleh dengar ilmu tapi bila hati keras dia tak nak amalkan ilmu. Itu yang kita banyak dengar ceramah. Kalau YouTube ni kita habis semua ceramah kita dengar kan. Tapi perangai kita tak berubah. Itu tanda keras hati tu. Semayang malah lagi, semayang tahajud tak ke mana, semayang subuh gajah, baca Quran malas, mulut cakap perjuangan. Mulut cakap perjuangan, hebat.
juang menegakkan agama Allah tapi sembahyang subuh pukul 10. Itu tanda keras hati tu. Ilmu banyak. YouTube dengar, habis YouTube, Facebook apa semua dengar, TikTok lagi dengar kan. Tapi beramal tak ada. Itu tanda keras hati tu. Ilmu tak masuk ke hati. Bila ilmu tak masuk ke hati tu keras lah. Itu antara tandanya. Yang kedua ialah keras hati ni kerana apa? Contohnya apa? Contohnya susah nak dengar nasihat. Tu dia. Susah nak dengar nasihat. Walaupun hebat, kita pimpinan hebat, kita jawatan tinggi, kita dipandang tinggi. Tapi bila orang nasihat, muka berubah dah. Sebab apa? Kita rasa kita yang baik. Itu keras hati lah tu. Dua. Tanda teguh keras hati ni ialah bila maknanya kita berasa kita dah tak perlukan pada ilmu. Kita rasa dah cukup dah apa yang ada pada kita. Itu keras hati. Keras hati. Susah nak ingat akhirat. Itu keras hati. Susah nak ingat akhirat. Keras hati. Jadi keras hati sebenarnya diakibat daripada hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit. Dalam Al-Quran disebut kal hijarah, hati yang keras ni seperti batu. Ibarat batu. Batu kan dia mantul kan. Kita nak ketuk dengan apa pun mantul. Itu ibarat je lah. Kalau orang Melayu dia lebih lembut, orang Melayu lebih lembut, lemah lembut orang Melayu ni. Orang Melayu kata, dia tak kata macam batu. Orang Melayu kata hati batu. Dari direct. Hati batu. Kan? Kita kata hati tu macam batu. Dia kata hati batu. Memang lagi keras lah. Dan satu lagi orang Melayu sopan ni ada satu lagi tamsilan seperti tuang air ke daun keladi. Daun keladi. Jadi ibaratkan hati tu macam daun keladi. Lembut orang Melayu ni kan, macam daun keladi. Tapi degil sebenarnya. Hati yang macam daun keladi ni degil. Air tu kalau jiru kat daun keladi susah nak melekat. Dia mengalir terus je. Itulah ibarat orang yang hati keras ni. Keras hati ni. Apa punca keras hati sebenarnya? Apa punca? Antaranya, dalam kitab-kitab ulama' dia bahas, antara punca keras hati juga ialah kerana kita ni terlalu banyak bercampur dengan manusia. Bila terlalu banyak bercampur manusia, tak menyaring lah. Kita tak saring, kita tak filter percampuran dengan manusia ni. Sehingga kita jadi biasa, jadi lumrah dengan benda-benda dengan manusia. Kita tahu contohlah mengumpat ni dosa besar kan? Dosa besar. Tapi oleh kerana dah campur dengan kaki-kaki mengumpat ni, campur dengan kaki-kaki mengumpat, kaki adu domba, kaki-kaki ni semua yang geng-geng, pau-pau, membawang semua ni kan. Jadi kita rasa macam dah lumrah, tak ada apa, dah biasa. Itu tanda keras hati lah. Kita tak berasa berdosa, tak rasa benda tu berdosa. Jadi itu tanda keras hati. Itu dia. Satu. Yang kedua, banyak tidur. Banyak tidur boleh bawa pada keras hati. Sebab bila tidur ni kan kita tak dapat apa-apa manfaat daripada ilmu, daripada kebaikan. Tidur ni kan separuh mati. Nabi kata, an-naumu akhul maut. Tidur ni separuh mati. Jadi orang yang separuh mati ni apa manfaat yang dia dapat? Dia tak dapat manfaat daripada orang lain pun tak dapat manfaat daripada dia. Jadi bila tak dapat manfaat daripada ilmu, tak dapat manfaat daripada amalan, tak dapat manfaat daripada ibadah, hati tu makin keras. Hati tu makin keras. Dan juga termasuk ialah kasratut ta'am, banyak makan. Ini kita bincang tadi. Sedang kita bincangkan kasratut ta'am. Dan juga termasuk yang menyebabkan hati keras ialah kerana hati kita ni bergantung pada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah seorang
muslimah datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, mengadu tentang keras hati. Jadi dia kata, apa yang saya nak buat? Jadi Aisyah radhiyallahu anha nasihatkan banyakkanlah ingat-ingat mati. Ingat-ingat mati, dia kata. Jadi orang ni pun balik, 2-3 hari datang balik, terima kasih kepada Aisyah. Sebab apa? Bila dia banyak ingat mati, memang hati tu jadi lembut sikit. Jadi antara cara nak lembutkan hati ni memanglah dengan banyakkan mati. Sebab mati ni kata Nabi, aksiru zikra hazimil ladzat. Banyak-banyakkanlah mengingat perkara yang menghancurkan, membinasakan rasa kelazatan. Sebab rasa kelazatan ni, lazat dunia, lazat hidup ni berpunca daripada nafsu. Itu yang dia tak ingat mati tu. Tapi kalau kita ingat mati, latih diri kita untuk ingat mati, banyak ingat mati, maka ia akan menjadi ibarat tukul besi, yang hammer, ibarat hammer yang boleh ketuk hati, biar pecah sikit hati. Nah itu. Baik. Yang kedua, banyak makan ni hingga menyebabkan selalu kenyang, bersangatan kenyang. Bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada sia-sia dan pada kejahatan, yakni membangkitkan nafsu, menguatkan keinginan nafsu. Yalah, bila makan, bila kita makan banyak, memanglah dia menguatkan nafsu. Sebab bila makan banyak, perut jadi kenyang. Makanan masuk dalam perut, bila dihadamkan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi darah. Itu yang orang semua yang nak jadi kuat ke, jadi sadu, jadi sadu ke, jadi apa kan? Dia perlukan makanan yang boleh membekalkan tenaga, membekalkan kekuatan kan. Itu semua nafsu lah. Orang nak power batin kan. Ini kan tanya orang nak kahwin lah. Orang tak kahwin tak tahu apa. Ilmu apa? Bukan ilmu batin, tenaga batin. Itu yang orang lelaki terutamanya. Orang perempuan jarang lah dengar kan. Perempuan dia lembut-lembut. Yang orang lelaki yang suka keras-keras. Minuman pun minuman yang keras-keras. Kopi janda lah, kopi macam-macam, kopi dewa lah. Kopi kebau macam kopi kata. Tarik musang lah, macam-macam kopi. Sebab apa? Nak kuat nafsu. Nafsu ni keinginan lah. Daripada makan lah, daripada makan dan minum. Itu punca dia. Tapi kalau perut tu selalu kenyang, banyak makan, memang bila nafsu tu kuat, maka yang masalahnya adalah nafsu akan mencenderungkan kita kepada perbuatan yang sia-sia dan perkara-perkara yang kejahatan. Itu nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu sentiasa mencenderungkan kita kepada kejahatan. Itu akibat dia. Yang ini yang menyebabkan orang suka buat jahat. Bila perut dah kenyang, mulut nak cakap jahat, mata nak pandang benda tak baik, telinga nak dengar benda tak baik, lidah pun nak cakap benda tak baik, tangan pun nak pegang benda tak baik, kaki pun nak pergi tempat tak baik. Itu punca daripada nafsu yang kuat. Sebab itulah nak pecahkan nafsu ni, antara cara nak pecahkan nafsu, biar nafsu tu jadi lemah, memang berlapar. Dan sebab itulah kita ada jemaah ni kan kena ada. Kena buat latihan berlapar ni. Kalau kita nak saja-saja lapar, memang susah. Maka latihan yang paling baik sebab puasa sunat lah. Puasa sunat. Itu yang terbaik, puasa sunat. Bila kita puasa sunat, kita berniat nak puasa. Kalau kita tak berniat nak puasa, kita nak tahan lapar, memang susah. Kita tak niat puasa. Lepas tu kita nak tahan, tak nak sarapan lah. Tak nak makan tari, memang. Tak nak makan tengah hari lah. Memang perut akan bunyi-bunyi. Tapi kalau kita niat puasa, percayalah bila kita berniat puasa, kekuatan niat tu akan menjadikan mind kita akan jadi minda kita ni, kita setting minda kita untuk kita tahan. Itu yang kita akan tahan berlapar sampailah ke petang, sampailah buka. Itu kebaikan puasa. Itu latihan untuk mengurangkan kekuatan nafsu sebenarnya. Jadi ada jemaah kena berusaha lah. Latihlah, kalau tak mampu Isnin Khamis, buat Isnin dulu. Kan? Itu dah mampu, dah lama istiqamah, tambah lagi Isnin Khamis. Dah mampu besok, bila-bila hari-hari yang sunat berpuasa, kita puasa lagi. Kan?
Kan ada bulan-bulan yang sunat puasa kan. Hari-hari yang sunat puasa kita tambah supaya kita jadi biasa dengan berlapar. Dan berlapar kita itu adalah ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan yang ketiga ada pada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Sedikit faham dan sedikit pengetahuan. Ni. Otak tu jadi kurang cerdik lah maknanya tu kan. Ini sebenarnya kalau kita tak bahas segi agama pun dalam ilmu kesihatan, ilmu sains kita pun, kan, ilmu perubatan ke, memang makan ni dia ada kesan pada otak kan. Makan tu ada kesan pada otak sebenarnya. Sebab kalau kita makan dalam keadaan kita tak jaga pemakanan kita dengan baik, tak cukup nutrien, memang dia akan kesan pada tubuh badan, pada kesihatan kita. Dan dia akan ada kesan pada otak kita. Kecerdasan otak. Patutlah kita lihat Nabi SAW dia tak mengajar perubatan. Nabi tak ajar perubatan, dia tak mengajar. Dia tak pernah belajar masuk universiti ke nak belajar medik dan sebagainya, tapi kehidupan Nabi, cara hidup Nabi, cara pemakanan Nabi, sehingga kita lihat ramai ulama-ulama telah menulis buku-buku. Contohnya Imam Nawawi, Tibbin Nabawi, dia mengarang kitab Tibbin Nabawi. Maknanya perubatan menurut sunnah Nabi. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan cara hidup Nabi je. Makanan-makanan tu. Tapi yang sangat besar manfaat untuk otak, terutamanya untuk kesihatan dan sebagainya. Itu yang lebih utama kita jaga. Kalau tidak, kalau cara makan kita orang Malaysia, tambah cara makan orang Malaysia kan. Orang Malaysia ni makan makan Maggi cukup lah. Siapa budak asrama penuh, budak duduk asrama wajib makan Maggi. Maggi itu jadi apa? Jadi tata cara hidup lah. Kesan kalau makan banyak sangat Maggi kan. Kita tahulah kesan dia. Jadi mana kalau kita bahas secara ilmiah pun, secara perubatan moden pun banyak makanan-makanan yang kalau kita tak jaga pemakanan kita boleh menyebabkan kerosakan pada kecerdikan akal, kecerdikan pemikiran, pada kesihatan badan dan seumpamanya. Dan yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia manusia akan makan, nescaya berat badannya dan mengantuk matanya. Itulah. Bila banyak sangat makan, perut kenyang, mata mengantuk. Mengantuk, nak tidur lah. Itu dia. Itu yang dengar ceramah pun tidur, dengar kuliah pun tidur, usrah pun tidur, wirid lepas sembahyang pun tidur. Tidur sokmo. Bayang tu kita ni sebenarnya tidur kita banyak. Sehari semalam. Tidur dengan tidur-tidur. Tidur-tidur ni tak tidur lah tapi orang kata lalok kan. Sehari semalam manusia ni boleh sampai 7-8 jam tidur. Tidur malam, campur tidur tengah hari, campur tidur petang, tidur masa kuliah, tidur masa usrah, tidur masa khutbah Jumaat. Semua. Kalau campur-campur satu hari boleh sampai 8 jam. Maknanya 8 jam kalau sehari 24 jam, 1/3 hidup manusia ni tidur je. Maknanya kalau 3 hari dia hidup, 1 hari tidur. Kalau 30 tahun dia hidup, 10 tahun dia tidur. Bayang kan? Tidur dan tidur-tidur kan? Ini yang maknanya kalaulah kita biarkan hidup kita dikuasai oleh tidur saja, bayangkan ruginya hidup kita ni. Jadi antara punca badan jadi berat, mata jadi mengantuk ialah kerana makan. Kerana makan. Patutlah kena jaga makan. Boleh makan kenyang tak salah, tapi makan bersangatan kenyang. Ini yang jadi bahasan kita. Makan untuk kesihatan, makan untuk tenaga, tak ada masalah. Itulah tujuan makan pun nak tenaga kan. Tapi makan ni yang dicela ialah terlalu kenyang, bersangatan kenyang. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang kelima,
Dan yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap, iaitu hilang kesedapan mengerjakan ibadat. Perut dah kenyang, semayang, rokoknya sedawa, sujud pertama sedawa, sujud kedua pun sedawa, maka hilanglah kesedapan semayang. Bila perut kenyang, memang hilang, rasa tak sedap, rasa lazat ibadat tu hilang. Sebab apa? Sebab nafsu dah menguasai. Sedap ibadat tu dah hilang. Sedap makan, sedap kenyang tu yang menguasai diri kita. Maka hilanglah kesedapan untuk beribadah. Itu. Lepas itulah kita kalau nak tidur malam lagilah. Kalau malam kita makan, jadi kita kan budak universiti kan, tengah malam pun cari makan lagi kan. Tengah malam cari apa ni, tengah malam masih cari nasi goreng Pattaya lagi kan. Malam-malam cari nasi goreng Pattaya. Lepas tu tidur perut kenyang. Itu yang susah tahajud. Kalau dah tidur perut kenyang, memang nak bangun tahajud payah. Nak bangun subuh mungkin untung lah kalau dapat. Itu punca daripada, ini namanya tabiat pemakanan kita. Tabiat kita makan. Dan yang keenam, banyak pula ni. Nak cerita banyaknya sebab kenapa dicela banyak makan. Maknanya ni benda serius ni. Ini benda serius. Ini bukan benda mudah-mudah ni. Ini benda serius yang kita kena perhatikan. Dan yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan syubhat. Dah sedap sangat makan. Hilang kawalan kita terhadap soal halal dan haram, hal dan syubhat. Contohlah kita dah jadi tabiat kita, lumrah kita suka sangat minum kopi yang ni kan tertentu. Tiba-tiba keluar kat TV, keluar kat apa kata benda ni ada unsur-unsur yang haram tentunya. Ditarik balik sijil jakim, halal jakim. Tapi kita pasal kita dah tabiat kita suka benda tu, tak berjudi lah. Tak berjudi, kita nak juga benda tu. Jadi ini masalah. Bila dah sedap, dah terikat, dah orang kata nafsu dah diikat dengan kesedapan benda-benda itu, walaupun timbul syubhat dan sebagainya, kita tak peduli. Itu yang dibimbangi jatuh kepada yang haram dan yang syubhat. Kalau musannif rahimahullah ta'ala, dan yang ketujuh, bahawasanya padanya menyusahkan hati, wallahu a'lam bissawab. Sambunglah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim.